terima kasih kepada semua yang hadir ke sidang akhbar yang ringkas ini. Saya rasa kita baru saja lepas sidang akhbar utama daripada Perdana Menteri, dan pembubaran itu telah jelas. Jadi pada hari ini saya bersama sahabat-sahabat mewakili gagasan bangsa, satu komponen daripada gerakan tanah air. Pada hari ini ingin memberikan pernyataan kami, statement kami berkenaan gagasan bangsa ini sebagai salah satu komponen dalam gerakan tanah air. Di bersama-sama saya di ujung sana Zaki Sharif, wakil daripada kluster profesional, Profesor Murad Marikan daripada kluster akademik, Haji Aminuddin daripada kluster NGO Melayu, dan saudara Dr. Ahmad Idham, dan ada lagi wakil-wakil di belakang, dan saya seterusnya mempersilakan Haji Amin untuk membacakan ataupun menerangkan tentang sidang akhbar pada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para wartawan yang datang pada petang ini dan juga sahabat-sahabat yang bersama. Pada petang ini, seperti yang dikatakan oleh Datuk Nizam tadi, kita nak menjelaskan tentang satu gagasan baru yang kita namakan sebagai gagasan bangsa, yang merupakan salah satu komponen di dalam pembentukan JTA atau gerakan tanah air. Saya akan bacakan kenyataan ini dan kemudian kita akan buka kepada persoalan. Pertama, gagasan bangsa adalah merupakan gabungan pemimpin-pemimpin Melayu pelbagai perkumpulan dari seluruh Malaysia dengan pelbagai latar belakang, baik dari NGO Melayu, ahli akademik, agamawan, alam sekitar, profesional seperti peguam dan doktor, kesenian, bekas pegawai kerajaan, dan pelbagai lagi yang prihatin terhadap isu negara dan apa yang dihadapi oleh rakyat. Kedua, kumpulan-kumpulan yang bergabung di bawah gagasan bangsa telah berjuang sejak bertahun-tahun dalam pelbagai isu, namun ia tidak mendapat sambutan yang wajar oleh pihak pemerintah. Malah keadaan negara semakin membimbangkan dan rakyat semakin menderita. Jurang pendapatan antara kaum semakin melebar, tanah rizak Melayu semakin menghilang, pendidikan Islam semakin dipinggirkan, alam sekitar semakin rosak, rasuah semakin menjadi-jadi, dan pelbagai negativiti lain. Ini semua disebabkan kelemahan pimpinan negara yang gagal menanganinya. Objektif gagasan bangsa ditubuhkan adalah untuk menjadi satu suara yang kuat dalam memastikan semua isu-isu yang dinyatakan dapat dibaiki dan direalisasikan. Untuk menjadikan ianya satu realiti, maka gagasan bangsa berpandangan keterlibatan dalam menentukan kepimpinan yang berwibawa untuk negara adalah suatu yang mesti dilakukan pada masa kini. Untuk itu, setelah kami meneliti ke semua gabungan parti-parti yang ada dan sikap mereka terhadap suara-suara pemimpin Melayu yang bukan berparti, termasuk NGO, maka gagasan bangsa mendapati bahawa 4 parti, iaitu Berjasa, Pejuang, Putera dan Iman, lebih terbuka dan sedia memberi ruang yang luas kepada perjuangan NGO. Maka dengan itu, gagasan bangsa melalui wakil-wakil individu kami telah memilih untuk bekerjasama dengan keempat-empat parti ini sebagai komponen pengasas bagi menubuhkan gerakan tanah air atau ringkasannya JTA untuk menghadapi PRU 15 nanti. Perlu ditegaskan bahawa keterlibatan gagasan bangsa dalam JTA bukanlah sebagai penumpang ataupun passenger atau pak turut yasmen semata-mata, tetapi sebaliknya gagasan bangsa terlibat dalam menentukan arah tuju JTA.
Gagasan bangsa melalui wakil-wakil individunya akan bertegas dalam memastikan isu yang diperjuangkan oleh gagasan bangsa akan diangkat dalam falsafah dan perjuangan GTA. Justru perlu ditegaskan bahawa gagasan bangsa komited pada hala tuju dan matlamat yang telah dipersetujui bersama GTA. Namun tidak akan teragak-agak untuk menarik diri dari kerjasama ini sekiranya GTA menyimpang dari hasrat dan perjuangan gagasan bangsa. Oleh itu, gagasan bangsa menyeru kepada semua rakyat sama ada kumpulan masyarakat, NGO, golongan profesional, ketua-ketua masyarakat dan individu-individu yang prihatin terhadap nasib bangsa, agama dan negara untuk bersama-sama bergabung di bawah gagasan bangsa bagi memperkasakan GTA. Kalau selama ini NGO berjuang terhadap isu-isu yang timbul, tetapi kini sudah sampai masanya NGO berjuang mendapatkan kekuasaan untuk merealisasikan penyelesaian isu-isu yang perlu. Akhir sekali, setelah melihat gelagat orang politik yang bercakaran mementingkan diri sendiri dan parti sehingga rakyat benci kepada politik, maka gagasan bangsa berpandangan sudah sampai masanya politik negara dibangunkan bukan semata-mata oleh parti tetapi oleh rakyat. Ini adalah pendekatan baru politik negara dan gagasan bangsa yakin dengan sokongan rakyat semua kita mampu mengubah landscape politik negara. Sekian, terima kasih. Jadi saya bukalah kalau ada soalan-soalan daripada para wartawan dan sebagainya atau nak tambah lagi tu. Prof, you want to add something? Untuk menambah apa yang berkatakan oleh Tuan Haji Aminuddin tadi, perlu ditegaskan bahawa gagasan bangsa ialah satu gerakan massa untuk mencerminkan pemikiran baharu mengenai politik di Malaysia. Ia akan menerajui satu gerakan politik tanpa parti politik. Ini yang penting kita lihat fungsi gagasan bangsa. Jadi gagasan bangsa akan membawa GTA dalam kancah alur budaya politik yang baru, bukan politik yang berdasarkan kepada parti politik. Kita telah lihat selama 60 tahun, 60 tahun bagaimana parti politik telah memerintah Malaysia. Bukan kita nak mengatakan bahawa parti politik itu tidak berfungsi lagi, tetapi kita nak menyahkan budaya parti politik. Jadi amat penting untuk melihat gagasan bangsa ini sebagai satu komponen utama dalam gerakan tanah air. Terakhir sekali daripada saya, kita bercakap tentang gagasan bangsa sebagai komponen gerakan tanah air ini. Hajat besar dia itu, walaupun gerakan tanah air itu sendiri masih baru, adalah untuk merubah politik di Malaysia, terutamanya politik orang Melayu yang sangat terpalit dengan berbagai masalah politik wang, corruption, penyalahgunaan dan sebagainya. Jadi walau bagaimanapun kita faham bahawa politik di Malaysia itu sangat bergantung pada orang Melayu sebagai 70% kepada penduduknya. Jadi secara mudahnya kita katakan, andai kata politik orang Melayu tidak berubah, maka nasib rakyat secara seluruhnya akan terus menjadi mangsa kepada mereka-mereka yang berpolitik untuk kepentingan peribadi dan menggunakan politik untuk segala kebejatan yang berlaku pada hari ini. Jadi untuk itu kita bersama-sama Gerakan Tanah Air menyeru kepada rakyat semua untuk melakukan perubahan, menyeru kepada orang Melayu untuk melakukan perubahan, dan kita menolak politik yang sempit, politik yang berkepentingan, politik yang rasuah untuk kepentingan rakyat Malaysia seluruhnya. Untuk itu kalau ada sebarang soalan kita buka.